Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rabi'ah bin Adawiyah binti Khairul Anwar, nombor matrik A169296. Dan saya Wan Nur Farhanis binti Wan Badrul Hisham, nombor matrik A168814. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan metod dakwah yang bertajuk dakwah fardiah dalam membentuk insan yang berkualiti. Sebagaimana kita ketahui, pada era globalisasi ini, ilmu dakwah adalah sangat penting supaya umat Islam sentiasa berada pada jalan yang lurus. Hal ini kerana pada masa kini telah wujudnya pelbagai teknologi yang moden seperti telefon pintar yang mana akan membawa kepada keburukan dan kemudaratan jika ianya digunakan tanpa kawalan dan batasan. Namun begitu, jika ia digunakan dengan bijak dan rasional, ianya akan membawa kepada kebaikan dan dapat diambil pelbagai manfaat daripadanya. Misalnya, kita dapat menggunakan dan menjadikan teknologi yang ada pada masa kini dengan menjadikan ia sebagai satu platform untuk berdakwah. Misalnya, kita dapat berdakwah melalui aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Oleh itu, dakwah adalah amat penting kepada semua golongan individu dan masyarakat. Seterusnya, kita masuk kepada definisi dakwah. Perkataan dakwah berasal daripada perkataan yang bererti mengajak, menyeru, menjemput, memanggil kepada sesuatu. Dari segi istilah pula, dakwah bermaksud usaha untuk mengajak manusia dengan perkataan dan perbuatan kepada Islam, menerapkan manhajnya, memeluk akidahnya dan melaksanakan syariatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yad'u ila daris salam, maksudnya dan Allah menyeru kepada negara kesejahteraan. Dakwah dapat disimpulkan adalah untuk menyeru manusia supaya taat dan beriman kepada Allah dan Rasul, dan juga untuk mengajak semua manusia mengamalkan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam bagi menghidup dan menyeimbangkan manusia. Seterusnya, kita masuk kepada definisi dakwah fardiah. Dakwah fardiah bermaksud ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan dengan seorang da'i, iaitu penyeru kepada orang lain secara perseorangan dengan tujuan menjadikan mad'u kepada seseorang yang berkualiti. Dakwah fardiah terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama adalah mafhum dakwah, iaitu seruan ataupun ajakan. Usaha seorang da'i yang berupaya lebih dekat mengenal sasaran untuk lebih memudah membimbingnya menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mafhum haraki, iaitu gerakan ataupun menjalin hubungan dengan masyarakat umum, memilih salah seorang daripada mereka untuk membina hubungan yang lebih erat. Kategori yang ketiga adalah mafhum tanzimi, iaitu pengorganisasian, iaitu usaha pengaturan yang dilakukan subjek terhadap objek dakwah melalui pengarahan, penugasan dan penggolongan. Kita masuk kepada 7 marhalah dakwah fardiah. Pada marhalah pertama, seorang da'i hendaklah mewujudkan hubungan dan perkenalan dengan mad'unya, atau dalam istilah lain dengan melakukan ta'aruf antara satu sama lain. Pada marhalah pertama ini, seorang da'i hendaklah mengambil berat tentang mad'unya terlebih dahulu tanpa membincangkan apa-apa perkara mengenai dakwah, sehingga hati mad'unya itu benar-benar bersedia untuk menerima ajaran yang akan diajar oleh da'inya tentang dakwah dan dapat mengambil pengajaran daripada apa yang akan diajar itu. Pada marhalah kedua, iaitu marhalah ini adalah dengan membangunkan iman yang lesu dalam jiwa mad'u. Pada marhalah kedua ini, perbicaraan mengenai persoalan keimanan itu tidaklah dilakukan secara langsung, tetapi diambil melalui pendekatan secara tak langsung, seolah-olah dilakukan tanpa disengajakan. Misalnya dengan melihat keindahan alam, kehebatan ciptaan makhluk Allah, dengan menyelitkan unsur-unsur perbincangan mengenai kekuasaan dan keagungan Allah. Maka dengan cara membangkitkan keimanan dan keesaan kepada Allah, hati seorang mad'u itu akan mula sedar dan akan mula sedar daripada kealpaan dan mula mengenal Allah. Maka dengan itu seorang mad'u akan menjadi insan yang lebih berkualiti dan lebih baik daripada sebelumnya. Pada marhalah ketiga, seorang da'i perlu membantu mad'unya dengan memperbaiki dirinya. Seperti da'i dia boleh ajar perkara-perkara tentang ketaatan pada Allah dan perkara-perkara ibadah fardu. Contohnya, da'i boleh ajar dan bimbing mad'unya tentang cara beribadah dengan betul, cara solat, puasa dengan betul, agar
mad'u boleh biasakan diri untuk melakukannya. Jadi, jika mad'u ni sudah teguh amalan ibadahnya, maka mad'u ni dia boleh buang sifat jahil dalam diri dia dan menjadi insan yang lebih baik. Kemarahan keempat, seorang da'i perlu menjelaskan kepada mad'u tentang pengertian ibadah syumul. Da'i perlu mengingatkan mad'u bahawa ibadah ni bukan hanya terbatas buat ibadah dalam rukun Islam saja, seperti solat, puasa dan sebagainya, tetapi ibadah sebenarnya adalah lebih luas lagi. Contohnya dalam perbuatan seharian kita, dalam kita makan, minum, berpakaian, menuntut ilmu, semua itu boleh dikira sebagai ibadah sekiranya kita niat perbuatan itu kerana Allah dan kita laksanakan perbuatan itu juga ikut patuh syariat Islam. Marhalah kelima, da'i perlu menjelaskan kepada mad'u bahawa agama Islam ni sebenarnya bukan hanya terbatas nak jadi Muslim pada diri sendiri saja dengan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu saja. Sebenarnya tidak. Agama Islam ni agama yang bermasyarakat, mempunyai sistem hidup yang tersendiri. Kita ada perundangan, pemerintahan yang perlu diikuti. Setiap umat Islam juga perlu berjihad. Maka jika mad'u didedahkan dengan perkara ini, mad'u akan faham tentang ajaran Islam yang sebenarnya dan mungkin ingin turut bersama menegakkan daulah Islamiah. Keenam, da'i perlu menjelaskan kepada mad'u bahawa kewajipan untuk tegakkan daulah Islamiah ini sebenarnya tidak mungkin dapat dilakukan secara fardhi saja. Maksudnya, walaupun umat Islam ni perlu untuk tegakkan daulah Islamiah, tetapi ia sebenarnya susah untuk dilakukan secara sendirian kerana usaha itu mesti dilakukan secara jemaah, iaitu organisasi. Hal ini kerana jemaah ini sebenarnya yang lebih berkemampuan untuk satukan usaha-usaha fardi yang nak tegakkan daulah Islamiah, kerana jemaah ini adalah lebih kukuh dan ia dapat dilakukan secara berterusan. Peringkat ini, jika mad'u sudah yakin untuk libatkan diri dengan jemaah dalam usaha untuk tegakkan daulah Islamiah, maka di peringkat ketujuh, da'i perlu menjawab setiap persoalan yang bermain di minda mad'u tentang jemaah mana yang patut dianggotainya jika dia ingin menegakkan daulah Islamiah. Maka da'i perlu menjelaskan kepada mad'u bahawa jemaah yang patut dianggotai ialah, yang pertama, jemaah itu mestilah yang mengambil Islam secara syumul dan menyeluruh. Seterusnya, jemaah itu juga mestilah yang memiliki kemampuan di peringkat antarabangsa yang terbukti pengalaman dan diyakini kemampuannya untuk mencapai matlamat ini. Jemaah itu juga mestilah yang tersusun rapi, berjalan mengikut perancangan, bukannya jemaah yang kucak kacir tidak ada perancangan. Maka di sini jelaslah bahawa jika da'i melakukan 7 amalan ini dalam berdakwah secara fardiyah, maka sudah tentu mad'u yang dibimbingnya akan menjadi insan yang berkualiti. Dalam dakwah fardiyah ini, jika da'i ingin lahirkan mad'u yang berkualiti, perkara yang paling penting da'i perlu lakukan ialah dia perlu fahami realiti muslimin yang menjadi medan dakwah itu terlebih dahulu. Jika muslimin pada masa sekarang banyak jahil yang malas beramal, maka da'i perlu melakukan dakwah secara beransur-ansur, memindahkan mereka yang lalai ini dari satu marhalah ke marhalah sehingga mereka dapat terima dakwah yang disampaikan dan hidup dengan suasana Islam yang sempurna. Dakwah fardiyah ini amat diperlukan pada masa kini kerana ia dapat pindahkan realiti muslimin yang hidup dalam kejahilan, malas beramal kepada kehidupan yang fahami Islam yang sebenar. Dan dakwah fardiyah ini sebenarnya dapat melahirkan muslimin yang berkualiti dan cemerlang. Maka jika dalam diri setiap muslim itu sudah berkualiti, yang mana diamalkan ajaran Islam dengan sempurna, maka tidak mustahil masyarakat Islam akan terus hidup dengan harmoni dan patuh syariat.